Hai, dan apa khabar semua? Kembali kita dalam kelas pendidikan moral. Okey, pada minggu ini kita akan belajar unit 2, agama atau kepercayaan membentuk kepribadian mulia. Pada kelas yang sebelumnya kita telah pun mempelajari unit 1, sumber moral dan juga 18 nilai-nilai universal. Okey, jadi hari ini kita akan teruskan dengan unit 2. Pastikan awak ada sediakan buku nota dan juga buku latihan. Apa yang cikgu akan terangkan adalah nota dan apa yang cikgu akan berikan selepas video ini tamat adalah latihan. Okey, untuk slide yang pertama, kita akan melihat kepada kepribadian diri dan apa itu kepribadian diri, ya. Kepribadian diri merujuk kepada perihal peribadi, sifat, watak dan ciri-ciri khusus yang terdapat pada seseorang individu. Kita boleh lihat sebagai contoh, rakan kita di sekolah. Kita boleh lihat rakan itu sama dia seorang yang berlemah lembut, bertanggungjawab, suka tolong menolong. Ataupun kita juga boleh lihat sama ada rakan itu seseorang yang kasar, tidak mahu menolong apabila kita meminta bantuan dan juga tidak mahu membantu apabila kita memerlukan dia. Okey, itu adalah contoh kita boleh nampak kepribadian diri seseorang. Yang kedua, ciri-ciri individu yang mempunyai pegangan agama atau kepercayaan. Kalau awak tengok dekat star itu, di bintang itu ada 6. Jadi di situ ada 6 ciri-ciri dia, ya. Bertanggungjawab, bersyukur, bermaaf, sabar, bercakap benar, mempunyai harga diri. Jangan risau kalau tidak faham mengenai ciri-ciri itu kerana slide seterusnya kita akan melihat contoh yang menerangkan ciri-ciri ini. Ya, di sini ada 6 ciri-ciri tadi bersama contoh. Yang pertama, bertanggungjawab. Zul memastikan isteri dan anak-anaknya mendapat keperluan asas yang mencukupi. Sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang ayah, Zul pastikan isteri dan anak dia mendapat asas yang mencukupi. Ya. Yang kedua, bercakap benar. Raju mengaku dia yang menghilangkan buku Alex tanpa disengajakan. Jadi Raju memberitahu Alex, saya sudah hilangkan buku awak. Jadi, Raju memberitahu, bercakap benar dan tidak menipu kepada Alex. Yang ketiga, mempunyai harga diri. Situ contoh dia mengatakan, Betty menolak pelawaan Tanya untuk mencuba bahan telarak itu. Di sini bermaksud Betty memahami betapa pentingnya harga diri kerana jikalau dia menerima pelawaan Tania untuk mencuba bahan telarak tersebut, apa yang akan terjadi kepada diri dia. Yang keempat adalah nilai bersyukur. Husna tetap berasa gembira dengan keputusan peperiksaannya walaupun sasarannya tidak tercapai. Husna tahu dia sudah berusaha, dia sudah melakukan yang seboleh dan itu adalah keputusan yang tidak boleh ditukar. Jadi, Husna bersyukur dengan apa yang telah lakukan, dengan apa usaha yang dia buat. Ini adalah keputusan yang setimpal dengan usaha dia. Ya, nilai yang kelima adalah pemaaf. Maria memaafkan perbuatan Zahid yang mencuri barangnya. Memang jelas di situ dia memaafkan. Itu kata kunci dia. Yang keenam adalah sabar. Lee tidak berputus asa walaupun sudah gagal beberapa kali kerana dia yakin ada hikmahnya. Okey, apa maksud dengan ada hikmahnya? Lee percaya. Kalau kali pertama sudah gagal, kali kedua sudah gagal, kali ketiga sudah gagal. Dia yakin kemungkinan pada kali keempat itu adalah peluang dia. Jadi dia sabar menunggu. Okey? Alright, kita tengok juga kepada kesan jika tiada pegangan agama ataupun kepercayaan. Apa yang akan berlaku? Seringkali kesan akan memberi impak yang negatif. Jadi kita lihat di sini ada 5 kesan iaitu hidup terumbang-ambing dan tidak sejahtera, melakukan perkara yang ditegak agama, mencemarkan dan merosakkan alam sekitar, berfikiran negatif dan selalu berasa tertekan dalam hidup, mencetuskan perbalahan dan pertelingkahan. Kalau awak lihat kepada 5 kesan ini semua adalah kesan negatif yang akan berlaku kepada kita jika kita tiada pegangan agama ataupun kepercayaan. Okey? Dalam sesuatu agama ataupun kepercayaan, tidak kiralah agama Islam, Kristian, Hindu, Buddha dan apa sahaja, agama dan kepercayaan sentiasa mengajar kita perkara-perkara yang baik-baik sahaja. Perkara yang akan memberi manfaat kepada diri, masyarakat, komuniti dan juga negara, hanya perkara yang baik saja. Jadi apa yang akan berlaku jika kita tiada
pegangan agama ataupun kepercayaan, dan ini adalah kesan-kesannya. Kita juga tengok kepentingan pegangan agama atau kepercayaan dalam pembentukan kepribadian diri. Apa yang akan berlaku, apa kepentingan akan berlaku kepada diri kita jika kita pegang kepada agama ataupun kepercayaan. Okey? Dia akan meningkatkan penghayatan manusia terhadap nilai-nilai murni. Awak ingat balik nilai-nilai universal telah kita belajar. Apa yang akan dia beri kepada diri kita. Okey? Membezakan amalan baik dengan amalan buruk. Apabila kita dapat membezakan apa yang baik, apa yang buruk, kita dapat menjaga diri kita. Kita juga dapat menjaga rakan kita. Kita juga dapat menjaga kita punya sekeliling, persekitaran kita sebagai satu komuniti yang tahu apa beza amalan baik dan amalan yang buruk. Okay, yang ketiga, melahirkan individu yang berpekerti mulia, meningkatkan disiplin dan imej diri, menjauhi perkara yang dilarang. Seperti cikgu telah cakap sebelum ini, mana-mana agama dan juga kepercayaan mementingkan perkara yang baik, memberikan manfaat yang baik kepada diri, masyarakat, komuniti dan juga negara. Jadi kalau kita lihat kepada kepentingan yang ada di sini, kebanyakannya memberi kesan yang positif kepada diri kita. Pada awal hal, slide yang sebelum ni, dia memberi kesan negatif jika tiada pegangan agama ataupun kepercayaan. Okey, kita tengok apa beza antara kesan dan juga kepentingan. Kesan, jika tiada pegangan agama atau kepercayaan akan memberi impak yang buruk kepada seseorang. Okey, kepentingan pula, kepentingan pegangan agama atau kepercayaan akan membantu dalam pembentukan kepribadian diri. Apabila kita tidak mengamalkan perkara yang baik, kesan dia akan memberi kesan ataupun impak yang buruk kepada diri kita. Namun, kalau kita mengamalkan, kita memahami apa kepentingan perkara yang baik, amalan yang baik, dia akan membantu dalam pembentukan diri ataupun kepribadian diri kita. Jadi, tahniah kepada pelajar 2 Arsenal. Okey, terima kasih kerana setia mendengar sehingga ke penghujung video cikgu. Nantikan arahan seterusnya untuk latihan pula. Cikgu akan berikan dalam kumpulan grup WhatsApp kita. Jadi awak tunggukan arahan seterusnya. Terima kasih kerana sudi mendengar sehingga akhir. Kita jumpa di dalam kelas yang seterusnya.